Assalamualaikum. Nama saya Sazmi bin Abdul Rahim. Nombor metrik 13 DKA 19F1038. Soalan. Lokasi loji rawatan kumbahan dan stesen pam harus dipilih dengan betul mengikut beberapa faktor. Peta yang dilampirkan menunjukkan rancangan skematik kotak kecil yang merangkumi pelbagai jenis premis. Soalan 1. Lukiskan arah aliran air sisa ke stesen pam atau loji rawatan kumbahan berdasarkan garis kontur yang ditunjukkan di peta. Soalan 2. Cari lokasi anggaran stesen pam jika perlu. Anda boleh menggunakan kawasan kosong, putih atau tempat lain. Benarkan keputusan anda. Soalan 3. Cadangkan lokasi loji rawatan kumbahan yang akan berfungsi di bandar. Gunakan kawasan kosong, putih sahaja. Justifikasikan keputusan anda. Soalan 1. Lukiskan arah aliran air sisa ke stesen pam atau loji rawatan kumbahan berdasarkan garis kontur yang ditunjukkan di dalam peta. Di dalam peta, kami membina 3 stesen pam dan 1 loji kumbahan dalam peta tersebut. Stesen pam yang pertama adalah di North Road. Stesen pam yang kedua berada di South Road, manakala stesen pam ketiga pula berada di Mount Street. Anak panah berwarna kuning menunjukkan arah aliran ke pump station, manakala anak panah berwarna merah arah aliran ke loji kumbahan. Saya Muhammad Iko Hakim bin Rosli, nombor metrik 13 DKA 19F1173. Sistem kumbahan terdiri pada rangkaian paip yang membawa kumbahan dari rumah dan bangunan komersial ke pembentung utama. Lazimnya rangkaian paip bergantung pada graviti agar sisa mengalir ke pembentung utama dengan lancar. Jadi sisa kumbahan akan masuk ke dalam pump station sehingga penuh, dan apabila sudah penuh, sisa kumbahan akan dipam ke loji kumbahan utama. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kelebihan stesen pam kumbahan ini. Jadi yang pertama adalah stesen pam dilengkapi dengan sistem pemantauan jarak jauh. Yang kedua, kumbahan dipam secara automatik tanpa sentuhan manusia yang menghilangkan risiko masalah kesihatan dan keselamatan. Ukuran pam yang berbeza tersedia untuk aplikasi domestik dan aplikasi komersial. Yang keempat, pengambilan pam selalunya luas untuk mengelakkan penyumbatan. Yang kelima, sistem pam kumbahan dilengkapi dengan penggera untuk memberi amaran kepada anda mengenai masalah dengan sistem ini. Ini meminimumkan risiko limpahan kumbahan kerana anda dimaklumkan dengan cepat. Yang seterusnya adalah kekurangan stesen pam kumbahan. Yang pertama, walaupun sistem pam ini secara amnya tidak menggunakan banyak tenaga manusia, masih ada kos elektrik kerana menggunakan sistem graviti. Yang kedua, mungkin sukar untuk mendapatkan komponen untuk pam anda. Yang ketiga, penumpukan lemak, dan lemak boleh mempengaruhi kebolehpercayaan kerana apabila lemak sudah terkumpul, dia akan menyebabkan saluran paip itu tersumbat. Yang keempat adalah memerlukan pekerja yang mahir untuk pemasangan. Kami meletakkan pump station 1 di North Road kerana atas beberapa faktor seperti populasi di tempat tersebut, kerana di situ mempunyai banyak tempat kediaman dan bangunan komersial seperti restoran, pam minyak dan juga hotel, dan juga mempunyai sebuah sekolah. Mungkin pada hari biasa ia tidak mengalami masalah, tapi pada musim percutian bilangan populasi akan lebih bertambah kerana pelancong akan datang menyewa di hotel. Jadi kami meletakkan pump station di sini supaya dapat menampung kuantiti air kumbahan. Di sini juga terdapat kawasan industri yang besar yang terletak tinggi di atas bukit. Jadi dengan letakkan satu pump station di situ akan melancarkan aliran kumbahan untuk ke loji kumbahan utama tanpa ada sebarang kerosakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Faris bin Muhammad, 13 DKA 19F1088. Dan ini saya akan menerangkan tentang kedudukan stesen pam kedua. Stesen pam kedua berkedudukan di bawah sebelah kiri di dalam gambar rajah. Kami membina sebuah lagi stesen pam di tapak kosong Jalan South Road ini kerana bentuk muka bumi garisan kontur di kawasan ini dapat membantu mengalirkan air sisa dengan mudah.
Kawasan atau kedudukan sebuah restoran berkedudukan di garisan kontur berketinggian 25 meter daripada batas laut ini lebih tinggi kedudukannya daripada stesen pam yang kami bina. Ia dapat mengalirkan air sisa dengan menggunakan kaedah graviti. Sistem pam yang kami gunakan untuk stesen pam kedua ini ialah sistem berasingan. Berikut adalah mengapa kami memilih sistem berasingan sebagai sistem pam yang kami gunakan di stesen 2. Sistem ini menggunakan dua jenis paip saliran, iaitu paip saliran air sisa dan paip saliran air permukaan. Paip saliran air sisa menyalirkan najis dan air sisa dari lekapan sanitari ke pembentong air sisa dan dirawat di loji rawatan kumbahan. Paip saliran air permukaan menyalirkan air permukaan dari bumbung dan kawasan sekelilingnya ke pembentong air permukaan dan seterusnya disalirkan ke sungai atau laut. Satu saliran longkang dan satu pembentong digunakan di dalam sistem ini. Kebaikan bagi sistem ini pula ialah menggunakan paip saliran yang bergaris pusat kecil. Pembentong ini ditanam ke dalam tanah untuk menjamin kesihatan dan mengelakkan pencemaran. Kelemahan yang utama bagi sistem ini pula ialah memerlukan kos yang lebih mahal berbanding sistem lain kerana ia menggunakan banyak paip. Saya Muhammad Aiman Hakim bin Jamaluddin. Nombor matrik saya 13 DKA 19F1078. Saya akan menerangkan tentang pump station 3. Okey, yang seterusnya adalah pump station ketiga. Pada awalnya kami memutuskan kawasan ataupun liputan pump station ketiga ini diuruskan oleh pam yang kedua. Tetapi apabila kami melihat terlalu banyak bangunan di kawasan ini dan boleh menyebabkan kesesakan oleh pam 2, dan itu kami membahagikan kepada dua, dan ini adalah liputan pump station yang ketiga. Ia supaya tidak berlaku kesesakan, tidak berlaku masalah kerana terlalu banyak kumbahan yang perlu disalurkan. Justru dengan keadaan setempat yang kita lihat ni, dengan anggaran 500 orang penduduk dan hospital yang mempunyai 350 buah katil, di sini kita dapat menganggarkan 100 lebih kemungkinan ada pesakit di hospital itu, dan juga terdapat sebuah masjid di kawasan setempat ini dengan anggaran 500 orang kerana orang yang beribadah di situ dan menggunakan masjid itu terdapat 500 orang. Dan di kawasan ini juga terdapat sebuah pusat beli belah dengan keluasan 2,500 meter persegi. Di sini kita dapat lihat pusat beli belah ini mungkin menjadi salah satu sumber kumbahan yang terbesar di kawasan ini, dan seterusnya mempunyai petrol pump. Hal itu yang kita tahu, kemungkinan jumlah kumbahan yang akan dihasilkan agak tinggi. Di sini menjadi punca kami meletakkan pump station ketiga untuk dibuat di sini bagi melancarkan proses rawatan air ataupun proses menyalurkan kumbahan kepada loji kumbahan. Masalah pembuangan sisa oleh manusia ini, kita haruslah memerlukan pengurusan yang teratur agar ia berjalan dengan lancar. Dengan pengurusan dan proses yang teratur, kita dapat memulihkan air kumbahan ini untuk menjadi sumber air yang bersih untuk dibekalkan semula. Seterusnya adalah liputan pam 3 ini, iaitu kawasan pam 3 ini terdapat kawasan tinggi seperti di masjid, di hospital dan juga di pusat beli belah. Di sini kami menggunakan kaedah graviti dan dibantu oleh pam bagi mengurangkan kelajuan ataupun mengurangkan tekanan air yang turun daripada atas ke pump station bagi tidak memberi risiko kepada paip pembentong di bawah tanah supaya tidak pecah ataupun berlaku apa-apa risiko yang tinggi, untuk kami menyalurkan ke pam dan terus menyalurkan kepada loji kumbahan. Pam ketiga ini kami menggunakan separate system bagi mengasingkan kumbahan dan juga air permukaan, iaitu seperti air hujan, dan membuatkan ia terus mengalir kepada sungai. Ia juga menggunakan satu set paip yang terpisah, iaitu paip besar dan paip kecil. Paip yang kecil itu adalah air permukaan
iaitu air hujan di atas permukaan dan akan terus disalurkan ke dalam sungai. Dan paip yang besar itu adalah air kumbahan. Air kumbahan yang akan disalurkan kepada pam. Ini digunakan di kawasan perumahan dan juga bandar-bandar yang tersusun. Ini juga mampu digunakan di mana-mana loji rawatan. Dan air permukaan tidak perlu dirawat dan akan terus disalurkan ke dalam sungai ataupun sumber air yang lain. Soalan 3. Cadangkan lokasi loji rawatan kumbahan yang akan berfungsi di bandar. Gunakan kawasan kosong putih sahaja. Justifikasikan keputusan anda. Penjelasan. Untuk loji kumbahan, kami membina di Broadway Street and Central Ave. Dalam peta, kami meletakkan anak panah yang berwarna kuning menunjukkan arah aliran air sisa ke stesen pam, manakala arah anak panah yang berwarna merah pula menunjukkan arah aliran air sisa ke loji kumbahan. Tujuan kami membina loji kumbahan di kawasan tersebut disebabkan kerana lokasinya luas dan mampu untuk menampung air sisa yang mengalir dan melakukan proses rawatan air. Selain itu, ia berada berjauhan dengan kawasan bandar kerana jika berada di kawasan bandar, ia amat tidak sesuai untuk keselesaan penduduk. Jenis saluran loji kumbahan yang kami bina adalah jenis separate system. Kami membina loji kumbahan jenis separate system adalah disebabkan air hujan boleh terus disalurkan ke saliran longkang atau terus ke dalam sungai. Ia juga sesuai kerana taman-taman perumahan dan kawasan perbandaran yang tersusun rapi dan mudah untuk pengaliran air sisa. Jenis separate system ini mempunyai kebaikan iaitu tidak berlaku limpahan, kualiti kumbahan seragam, saiz paip kecil dan besar yang kecil untuk air permukaan dan yang besar untuk kumbahan lalu memudahkan proses pengairan. Sekian dari kami.